اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3 bayang ke-16 daripada atas. Muka surat 3 bayang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 4 tanda beragama: menyempurnakan janji, menunaikan janji. Menyempurnakan janji iaitu menyempurnakan janji, mengerjakan segala yang disuruh. Ini ketiga daripada 4 tanda beragama. Tanda beragama yang pertama, sah i'tiqad. Sah i'tiqad, pegangan yang sah, pegangan yang putus, pegangan yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini tanda agama yang pertama, sah i'tiqad, sah pegangan. Kalau i'tiqad tu tidak sah, itu bukan orang yang beragama. Bahkan kalau i'tiqad tu sah, tapi i'tiqad tu i'tiqad yang berdosa, itu bukan beragama yang sebenar, walaupun sah i'tiqad sekalipun. Sebab pegangan yang terpesong, pegangan yang salah ni, ada pegangan yang terpesong sampai tahap kafir ijma' ulama'. Ada terpesong pegangan khilaf ulama' sama ada kafir ataupun berdosa. Ada pegangan yang terpesong tidak ada ulama' yang menghukumkan kafir tetapi berdosa. Contohnya pegangan yang terpesong bukan pegangan ahli sunnah wal jamaah, tetapi tidak ada ulama' yang menghukumkan kafir, adalah pegangan Jabariyah. Pegangan Jabariyah pegangan yang salah, pegangan yang tergelincir daripada landasan pegangan sebenar ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ulama' tidak menghukumkan kafir, ulama' menghukumkan fasik, lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, pegangan yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi SAW. Adapun terpesong lawan Jabariyahnya Qadariyah. Di dua tu berlawan, Qadariyah, Jabariyah, Jabariyah, Qadariyah. Adapun pegangan Qadariyah khilaf ulama'. Setengah pandangan mengatakan kafir, setengah pandangan mengatakan dosa besar. Pandangan muktamad, dosa besar, tak hukum kafir. Kalau pegangan terpesong yang dihukumkan kafir ijma' ulama', contohnya menafikan ketentuan Allah serta menafikan pengetahuan Allah tu kafir. Berpegang perkara berlaku secara semula jadi pun kafir. Berpegang berlaku secara tumpang turuk, secara sekaligus, secara sekali arung dipanggil, sekaligus, secara automatik. Apabila Allah menggerakkan satu-satu perkara, Allah mengalirkan air, contohnya Allah menggerakkan air, yang zahirnya air tu mengalir mungkin kerana tinggi belah hulu ke, rendah belah hilir ke, tak tahulah. Hak zahir, hak zahirnya kenapa air mengalir daripada hulu ke hilir. Kenapa tidak tukar jarang-jarang hilir ke hulu? Sebab apa? Kerana kemungkinanlah permukaan bumi. Gitu.
permukaan bumi. Sebelah hulu tu dia ada bukit sikit, dia ada tinggi sikit. Kita letaklah macam mana pun, itu asbab zahir. Tapi pegangan kita tetap dah bergeraknya air. Dia tak panggil bergerak lah, dia panggil mengalir dah. Jadi bergeraknya air Allah yang gerakkan. Bila air bergerak, lumpur-lumpur pun bergerak, sampah sarak pun bergerak. Kalau masa banjir, balok, kayu balok pun dia akan bergerak mengikut air yang mengalir, yang bergerak. Jadi kalau berpegang, Allah hanya menggerakkan air, kemudian yang bersekali dengan air itu bergerak juga. Bergerak hanya sekaligus saja, bukan Allah yang menggerakkan. Itu kafir. Itu ijma' ulama' itu tidak ada khilaf. Peganganlah. Kalau percakapan tu lainlah percakapan. Makna lepas selesai boh banjir, penuh dengan lumpur, penuh dengan sampah sarak. Lumpur mari mana ni? Air yang bawa. Sampah sarak mari mana ni? Turut air lah. Itu percakapan asbab zahir. Pegangan kita, bergeraknya lumpur Allah yang gerakkan, bukan kerana dibawa oleh air, bukan. Tapi kita cakap lumpur air bawa. Gitu ialah sampah air bawa. Itu hanya percakapan asbab zahir. Tapi kalau berpegang, Allah hanya menggerakkan air, yang bersekali dengan air tu bergerak sendiri, tumpang turun. Air yang digerakkan oleh Allah, itu pegangan yang salah. Ijma' ulama' menghukumkan kafir. Jadi pegangan salah ni ada yang dihukumkan kafir, ada yang khilaf sama ada kafir ataupun dosa besar, ada yang berdosa besar. Walaupun akidah tu tidak dihukumkan kafir sekalipun, ini bukan orang beragama yang sebenar. Sebab walaupun akidah tersebut tidak dihukumkan kafir sekalipun, ibadah dia sah. Sebab orang Islam yang beriman tidak dihukumkan kafir, tapi ibadahnya tidak ada pahala. Sama ada ibadah solat, ibadah puasa, ibadah haji, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama nak pastikan, bukan setakat akidah kita tu akidah yang sah, nak berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda beragama yang pertama. Ini kena tu molek lah, kena kemah molek. Ini saya royak semua, tekan semua. Sebab ialah kita mengaji hok semua dah ni, kita kira alhamdulillah lah, simple sahaja, terutama sekali bab qada dan qada. Tapi kalau bagi orang yang mungkin baru-baru sikitnya, dia adalah timbul kekeliruan. Macam contoh kuliah duha kemarin tu, di Masjid Durian Burung, saya disebut berkaitan dengan kekuatan IQ yang Tuhan letak di kepala kita. Bila IQ kita kuat, kita pintar, kita cerdik, Allah jadikan, maka kita mudah nampak, mudah faham, mudah reti. Kalau kita kurang sedikit lah pintarnya, kurang makan koko minda, jadi payah sikit lah kita nak faham apa yang orang ajar. Jadi cepat faham ke lambat faham ke, Allah yang buat. Sebut kita kemarin lah, kemarin hak di Durian Burung tak ada orang telefon tanya. Jadi maknanya dah kata kerana kita bijak pandai, kita cepat faham, itu percakapan asbab zahir. Pegangan kita tetap dah. Memanglah di kepala otak kita ni, kekuatan IQ tu Allah yang jadikan. Sama ada IQ kita mana kita tu pintar ataupun kurang pintar, Allah yang jadikan. Tapi saat Tuhan letak kekuatan IQ, saat kita faham nampak tu, Allah juga yang buat, bukan kepintaran IQ tu yang buat. Sama saja, perkara lain pun sama je. Sebab tu tanya dia semula, faham ngaji baru ngaji dengar sokmo dah ke ataupun baru dia dengar sokmo dah, dia kata. Dengar sokmo dah. Dah faham kemah dah rukun iman yang keenam. Faham kemah dah, dia kata. Apa rukun iman yang keenam? Segala-gala qada dan qada Tuhan. Dah segala-gala termasuk betul nampak reti faham tu dalam segala-gala makna Tuhan juga. Kalau mati dah di tajuk rukun iman yang keenam tu.
Segala-gala. Jadi termasuk kita faham, kita nampak, kita reti, hak kita faham tu lekat lama. Itu pun semua segala-gala qadar dan qada Allah. Jadi dia kata termasuk juga hak kita reti yo. Tak ada termasuk kata sebab tidak terkecuali apa-apa pun. Belik sikit jawab takut tak faham pula tak tahu. Jadi makna segala-gala ni termasuk kita reti, kita nampak, kita faham tu. Tak ada termasuk. Sebab apa? Sebab tidak terkecuali, tidak terkeluar walaupun sebesar zarah. Nak termasuk mana? Sebab apa? Sekalian. Kalau kita sebut termasuk ni, ada yang termasuk, ada yang terkecuali. Ni terkecuali, ni termasuk. Sekarang ni tidak ada satu pun yang terkecuali. Melainkan qada Tuhan. Dia tak ada termasuk lah. Sebab kesemua perkara. Termasuk kita faham reti tu. Tadi termasuk tu. Dia sama je kata. Tuhan letak kekuatan di IQ kita, Tuhan letak kekuatan di mata kita, Tuhan letak kekuatan di telinga kita, Tuhan letak kekuatan di tubuh kita. Kekuatan tu tak sama Tuhan letak. Ada hak kuat sungguh, ada hak pertengahan, ada hak lemah. Samalah IQ ke, kekuatan penglihatan ke. Kalau kekuatan penglihatan tu kuat, maka terang nyata, tak payah pakai cermin mata pun. Itu hak zahir dia gitulah. Tetapi pegang kita tetap dah. Kekuatan di IQ ke, kekuatan di mata, telinga, di tubuh ke, itu makhluk Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Saat kita boleh faham reti, qada Tuhan. Saat kita nampak terang, qada Tuhan. Saat kita dengar jelas pun, qada Tuhan. Saat kita boleh menggerakkan tubuh. Kalau kekuatan tu kuat, kita gerak bekas tu serta-merta. Kalau kekuatan kita tu lemah sikit Tuhan letak, kita nak bangun tu kena pegang. Kena tuah sikit lah. Barulah slow boleh bangun. Makna apa tu? Ada dah Tuhan letak kekuatan. Tapi kekuatan tu lemah je lah. Tak kuat mana. Jadi kalau Tuhan letak kekuatan tu kuat macam orang muda, bangun tu bekas gitu je. Tapi sama ada Tuhan letak kekuatan tu kuat ke, kekuatan sederhana lemah ke, itu tetap makhluk Allah. Ketika kita bikah bangun cergah ke, bikah bangun tak cergah ke, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Ada. Segala-galanya daripada Allah. Ni bab pegangan. Ini kena kemas. Kata faham dah, kata dengar cak kali dah. Faham molek dak tajuk rukun iman yang ke-6 segala-gala dah faham dah. Dah faham dah tak kecuali walaupun sebesar zarah. Mana kita mengaji ni nampak reti faham, alhamdulillah. Tuhan beri kita faham. Itu kurniaan daripada Allah. Lepas tu kita kena mensyukuri kurniaan daripada Allah. Mensyukurinya kok mana? Kita beramallah dengan ilmu hak kita faham, bukan awak nyehu kat orang. Tapi kalau ilmu yang Tuhan kurnia kita nyehu ke orang, itu kufur nikmat. Sebab itu semua nikmat daripada Allah. Walaupun zahirnya mari daripada asbab. Asbabnya apa? Kita pintar. Asbabnya apa? Kita belajar. Tu asbab. Asbab tak bekas sama sekali. Semua tu kurniaan daripada Allah. Kita wajib bersyukur. Mana kita reti nampak faham ni adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu saya pernah dengar dalam radio Aikim disebut berkaitan dengan dia baca bab tauhid, kata-katanya bab dikata program tu tauhid tapi tak ada dah learning. Sebab ada satu ketika dia ada buat ulang tahun. Jadi yang bercakap tu bos dia lah. Maka pendengar boleh telefon lah untuk bagi cadangan ke, teguran ke, gitulah. Maka adalah orang telefon. Dia ada cadang ke tegur, tak tahulah. Sebab dia kata, mengikut dia perhati ni pendengar ni kata, tauhidnya tak ada. Tu pendengar tu kata gitu. Jadi supaya adakan hak tauhid. Hak ni pendengar ni katalah. Berbentuk cadangan ke teguran ke gitulah. Lepas tu jawablah dia punya boh ni, ada tauhid.
diroyak pada malam sekian-sekian tu tauhid. Saya biasa dengar lah hak malam tu. Sebab malam tu saya balik daripada kelas. Biasa saya dengar hak bawakan tu. Daripada awal dia bawa bukan tauhid, dia bawa pergi pada tasawuf hakikah, bukan tauhid. Tak ada, dia cerita buat tauhid, dia cerita buat tasawuf hakikah. Tapi boh tu kata tauhid. Kemudian boleh masuk tauhid. Tauhid pun dicampur dengan tauhid syuhud, tauhid zauq. Ni punarana lah ni. Jadi di antara dia buat contoh kuliah. Dia buat kuliah universiti dia kata. Dia buat contoh. Dia ada contoh majlis surah kuliah universiti. Jadi kita masuk kuliah universiti, pensyarah mengajar, kemudian pelajar ni reti, faham apa? Faham hak pensyarah tu ajar. Faham hak pensyarah tu ajar, faham tu Allah yang buat. Kalau lupa Allah yang buat, ingat pensyarah yang jadi faham, maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni punarana. Ini lama dah ni. Sekarang ni pensyarah yang mengajar, pelajar belajar, kemudian pelajar reti faham apa, jelas huraian pensyarah. Sekarang ni reti faham apa tu mari mana Allah yang buat. Betul lah, rukun main kenang. Tiba-tiba lupa kepada Allah, ingatnya kerana pensyarah yang ajar, maka saya pun reti syirik kepada Allah sebab lupa. Ni pun dah kena. Sebab memang sebelum tu dia tak ada pergi pada tauhid, dia pergi pada hakikat. Tiba-tiba sebelum tu satu program tu, jadi boh hakim kata tauhid ada, dia kata pada malam sekian pukul sekian. Dia kata tauhid bila pula tu? Dia kata tauhid. Ni kalau tukang pegang tak reti mana syariat, mana hakikat jeng. Dia ada jeng kecalanan. Lepas tu kediam baru dia masuk tauhid. Tak ada contoh. Belajar dalam kuliah universiti, reti faham apa, lupa Allah yang we faham, ingat kepada pensyarah yang we faham, syirik lalu dia ubah. Pegangan lain, ingatan lain. Lupalah kita orang awam nak ingat macam mana hati kita, hati yang kelam, hati yang zulmah, nak ingat macam mana. Tapi kalau korek pegangan, kita ada rukun iman yang keenam. Semuanya datang daripada perbuatan Allah. Termasuk reti faham perbuatan Allah. Tak ada termasuk tersudut tanya-tanya lah. Semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat ke tak? Ingat kepada pensyarah yang faham. Syirik dibubuh. Bukan kata faham je, kita lupa Allah yang buat. Nampak terang pun kita lupa Allah yang buat. Dengar terang jelas-jelas di telinga pun kita lupa Allah yang buat. Nampak terang kerana apa? Kerana tak adalah mata kita comel, capu pula dengan buka api, buka lampu, ataupun cermin mata baru, power pula kau tambah. Jadi kau terang kerana cermin mata. Kalau tinggal cermin mata, Allah, cermin mata tinggal pula dah. Tak baca lah hari ni, tak nampak. Kalau tak cermin mata tak nampak. Cermin mata pula hak baru pula, tambah power. Power, faham tak? Kita kata tambah power tak? Power tu apa? Power Ranger. Power tu kuasa. Cermin ada kuasa ke? Itu panggil cakap asbab zahir je tu. Power cermin mata ke, power elektrik ke, dia panggil power tu lah. Tak ada apa-apa. Lepas tu telinga kita terang ni kan apa? Kerana spekar kuat. Lepas tu telinga kita pun terang. Dok, semua tu perbuatan Allah. Ingat ke tak? Ingat. Ustaz awak ni ingat kejap. Tak cerita gitu. Kita pegangan bukan sekejap-sekejap. Pegangan kita sepanjang masa. Memang pegangan kita gitu somo-somo. Tapi diingatan, kalau tak royak, tak timbul pun. Atau tu pegangan lain, ingatan lain. Orang awam ni payah nak ingat, tapi pegangan tetap dah. Rukun iman yang keenam. Segala-gala. Tu dah dalam Quran duk cerita kisah-kisah yang terdahulu, kisah-kisah dakwah para rasul. Rasul berdakwah, akhirnya ummah jadi beriman. Itu semua dipanggil asbab zahir. Kerja dakwah rasul itulah perbuatan Allah. Berimannya
ummah adalah pekerjaan Allah, sebahagian ummah tu kufur, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya pekerjaan Allah. Allah tidak perlu kepada makhluk. Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, yang tidak berhajat kepada makhluk. Wa imam makhluk tu malaikah ke, wa imam makhluk tu rasul ke, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Bukan kata malaikah pembantu Allah, bukan kata rasul pembantu Allah. Allah terkaya daripada segala-gala perkara. Kenapa Allah jadikan malaikah? Itulah kehendak Allah. Kenapa Allah utuskan rasul? Itu kehendak Allah. Tanyalah kerjaan Tuhan. Semua tu adalah kehendak Allah. Semua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalulah kata bukan rasul yang buat, yang jadi beriman, apa perlu utus rasul? Utus rasul tu Tuhan yang buat dah. Tak ada tanyalah perlu tak perlunya. Apa yang Tuhan buat semuanya ada hikmah. Apa hikmahnya? Ada hikmah yang kita tahu, dan kebanyakan hikmah hanya Allah yang mengetahui. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perlu Allah tu rasul? Allah telah mengutus rasul. Itulah kehendak Allah. Itulah perbuatan Allah. Apabila diutuskan rasul, ada ummah yang beriman, ada ummah yang tidak beriman. Beriman ke tak beriman ke, itulah kehendak Allah. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Tuhan. Tuhan ikut dia nak kehendak apa-apa pun. Nak kehendak utus rasul, dia utus rasul. Tuhan kehendak ketika tu putus rasul, tak ada rasul. Ketika tu tak ada rasul. Yang mana tidak dihukum kesalahan pada masa tu, sebab belum diutuskan rasul. Pada masa tu Allah belum kehendak utuskan rasul. Sebagai mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika tu putus rasul. Maka orang putus rasul ni semuanya ahli syurga belaka. Syarana Allah takkan ambil salah. Sebab apa? Saat tu kehendak Allah, Allah belum utus rasul. Kemudian boleh diutuskan rasul. Itu kehendak Allah. Lepas diutuskan rasul, ada beriman, ada tidak beriman. Itu kehendak Allah. Ikut Allah nak kehendak macam mana pun, tu panggil Tuhan. Tak terikat dengan siapa-siapa, dan tidak ada dipaksa oleh siapa-siapa, dan tidak ada sebarang gharak, sebarang tujuan. Sebarang gharak ni macam tujuan, tak ada. Allah menyusung dengan kehendak dia sendiri. Kita macam gharak ni tujuan lah, keperluan. Kalau nak rezeki kena kerja, nak air kena gali telaga. Tu dia panggil ada tujuan. Allah tak ada. Allah cuma ada ada kehendak dan ada hikmah, tu sahaja. Jangan duduk korek tak tu. Duduk korek. Segala-galanya datang daripada kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda beragama benar kosak, iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Menunaikan ibadah dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Ikhlas ni kerana Allah semata-mata. Lillahi ta'ala, kerana Allah semata-mata. Kemudian ikhlas ni dibanyaklah dia punya pangkat dia. Semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah macam mana? Kita buat ibadat kerana nak pahala. Apabila ada pahala boleh masuk syurga. Bila boleh masuk syurga, macam-macam nikmat di dalam syurga. Kerana Allah tu. Itu kerana syurga. Bukan kerana Allah. Nak pahala, kerana pahala boleh masuk syurga. Kita niat solat lah. Kerana Allah ke kerana syurga Allah? Kerana Allah. Benarnya bukan kerana Allah. Kerana pahala cukup boleh masuk syurga. Mana? Kata kerana Allah. Walha bukan kerana Allah. Syurga makhluk Allah. Neraka makhluk Allah. Nak syurga, nak kepada makhluk. Takut ke neraka, takut ke makhluk. Takut ke neraka, buat benda neraka makhluk. Makhluk tak bekah sama sekali. Neraka panah Allah yang buat. Makhluk tak bekah. Sama ada makhluk di dunia sekarang tak bekah, makhluk di akhirat pun tak bekah. Semuanya perbuatan Allah. Jadi kalau takut ke neraka, itu bukan takut ke Allah, takut pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau makhluk Allah tak ada buat gapa-gapa pun kitanya.
Berhenti setakat ni pakai duk pening gitu lah. Berhenti setakat ni jeng lah. Sebab saya pernah dengar dalam radio Terengganu. Takut apa ke neraka? Neraka makhluk tak payah bekas. Dia berhenti setakat tu. Allah, kita jadi juruh ni kerana neraka lah. Kalau takut ke neraka jadi juruhnya. Sikit-sikit kenapa? Kerana ada padang. Nak buat jahat boleh. Terang ambil api, bubuh tangan. Tahan ke tak? Tahan boleh buat jahat. Api dunia pun tak tahan tak? Dah api neraka tahan ke tak? Walah api dunia ke, api neraka ke, makhluk. Tapi kat nak ni jadi kita jadi kawal sikit agama kitanya. Sebab apa? Sebab tak padam. Buat maksiat sekejap aja. Kena seksa neraka lama mana? Jadi maknanya hak kita nampaknya takut ke neraka. Tak ada salah waktunya. Dia ada peringkat-peringkat. Dia ada peringkat-peringkat. Cerita bab nikmat syurga, cerita bab seksaan neraka ni cerita Quran, cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada cerita Quran ni jadi kita pun nak kepada nikmat syurga. Kita pun jadi timbul takut pada seksaan neraka. Mari mana timbul nak ke syurga? Kerana Quran hadis duk tahu bab syurga. Duk gembar-gemburkan cerita bab nikmat syurga. Kemudian kenapa timbul di hati takut akan neraka? Kerana Quran hadis duk sebut bab neraka sangat ni. Jadi takut kita ke neraka. Tiba-tiba nak syurga takut ke neraka berpunca daripada Al-Quran dan hadis. Jadi tak betul kita. Tak pernah sabar tu. Maknanya nak syurga ikhlas ijma' ulama. Takut ke neraka tu panggil takut ke Tuhan dah. Walaupun sebenarnya takut ke neraka tak ada salah apa-apa dah. Takut neraka tak ada salah apa-apa. Takut apa ke makhluk? Takut ke makhluk syirik. Ajang lah. Ada orang ngaji capu i'tikad dengan hakikat. Takut ke makhluk syirik. Takut ke makhluk tak payah bekas. Tanya dah kalau haji jumpa ular takut ke tak? Takut dah. Dah syirik. Kalau haji jumpa rimau takut ke tak? Takut. Tak ni kata takut makhluk syirik. Sama juga dah kalau takut ke neraka. Neraka pun makhluk juga. Ni punah belaka ni. Campur akidah dengan hakikat, punah ranah dah. Campur dengan ilmu hakikat. Ilmu cerita bab makom. Jadi nak ke syurga ikhlas ijma' ulama. Tapi kalau kita ngaji dan kitab Penawar Bagi Hati contohnya, dia akan ceritalah apa takrifan ikhlas dan apa dia punya kedudukan ikhlas tu sendiri. Hak kedudukan hak paling tinggi macam mana, kedudukan hak pertengahan macam mana, tentunya kedudukan hak paling rendahnya macam mana. Dan kitab Penawar Bagi Hati. Kalau kita kata nak ke pahala, nak ke syurga itu pertengahan lah. Itu hak pertengahan. Hak rendahnya contohnya dia bayar zakat. Nak pahala ke? Bukan nak pahala. Tapi kenapa bayar zakat? Nak selamat daripada Tuhan tarik rezeki dia. Abang apa ni? Nak selamat atas dunia. Sebab tu bayar zakat. Ada orang bayar zakat kerana nak pahala. Dia tak nampak bab pahala. Dia tak heran bab pahala. Dia bayar zakat sebab apa? Sebab nak selamat. Takut Tuhan pergi tarik harta-harta yang lain. Tu ikhlas hak paling rendah sekali tu. Tapi panggil ikhlas lah. Dia panggil mukhlisin dah. Ikhlas paling rendah. Kenapa baca surah Waqiah? Kenapa sembahyang duha? Nak pahala? Tak, nak murah rezeki. Tu ikhlas hak paling rendah. Kenapa baca surah Yusuf? Nak suruh anak comel dia kata. Bukan kerana nak pahala, nak suruh anak comel. Dia baca surah Yusuf. Tu ikhlas dah tu boleh pahala dah. Tapi ikhlas hak paling rendah. Kalau nak pahala itu ikhlas yang pertengahan. Kenapa baca surah An-Nas? Contohnya sebelum takbiratul ihram nak hilang penyakit waswas. Jadi baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram tujuannya bukan nak pahala. Tujuannya kerana nak lepas dari penyakit waswas. Itu panggil ikhlas hak rendah sekali. Itu ikhlas lah boleh pahala. Ikhlas boleh pahala. Mana nak ke pahala syurga tu bukan rendah sekali tu. Itu hak pertengahan. Nak ke syurga, nak ke pahala. Mana mukhlisin lah dia panggil.
dia ada ikhlas peringkat mukhlisin, dia ada ikhlas peringkat muhibbin, dia ada ikhlas peringkat muwahhidin. Hak peringkat muhibbin ni kerana kasih akan Allah semata-mata. Muhibbin ni kerana kasih akan Allah semata-mata, tiada mengerjakan amal kerana nafsu. Tu hak ikhlas peringkat muhibbin. Peringkat orang yang mahabbah khasah, kasih yang tertentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kasih Allah, kasih Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Kasih Allah, kasih Rasul, kasih macam mana? Tak ada kasih dah ingat-ingat pun ke Allah Rasulnya. Cinta macam mana? Tapi peringkat kita ni kasih Allah, cinta Allah dan Rasul, makna kita buat hak disuruh, tinggal hak dilarang. Tu kasih kata ke Allah. Bukan kasih ke Allah, kasih ke syurga. Tak apalah panggil kasih ke Allah dah dia panggil. Kasih ke Allah, kasih ke Rasul dah tu. Cinta Allah, cinta Rasul. Sebab tu kalau nak cerita bab cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul ni ajar molek agama yang Rasul bawa. Ni cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, hidup menyanyi. Habis ribu-ribu program cinta Allah, cinta Rasul, menyanyi habis ribu-ribu. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul ni bawa agama tu molek. Cerita agama tu molek dengan akidahnya macam mana, dengan syarat zahirnya macam mana, syarat hatinya macam mana. Itu dia panggil jalan cinta kasih akan Allah dan Rasul. Ni cinta Allah Rasul, wak nangis. Nangis apanya kalau tak tahu akidah Rasul bawa tu macam mana? Bang cinta Allah, cinta Rasul pun jadi slogan pula dah. Cinta Allah, cinta Rasul. Orang hok duk belajar, orang duk mayang bang, hok taat pada Allah ni, inilah cinta Allah dan Rasul. Duk belajar molek fardu ain, amal molek, solat tak tinggal. Tu cinta Allah, cinta Rasul. Kasih Allah, kasih Rasul. Peringkat syariat lah. Tapi kalau peringkat kasih sungguh, ikhlas peringkat muhibbin, buat amal bukan kerana nafsu. Nafsu ni walaupun nafsu ukhrawi sekalipun. Mana nafsu ukhrawi? Nak pahala, nak syurga. Tu nafsu. Nafsu tak mati lagi tu. Sebab apa? Nak pahala, nak syurga, dia panggil keinginan. Faham tak? Syariat tak salah tu. Waktu kita nak sangatnya. Tak apa, peringkat muhibbin salah gitu. Tak kasih betul-betul. Faham tak? Ginilah macam orang kasih ke orang lah. Orang kasih ke orang ni kadang-kadang kasih ke tuang dia sungguh. Kadang-kadang kasih benda ada di tuang tu. Kan? Ya, kasih ke tuang sungguh ke kasih ke harta benda yang ada di dia tu. Kan? Mungkin mula-mula kasih dengan benda yang ada di tuang tu. Dia orang kaya, kasih sayanglah ke dianya. Salah ke? Tak salah. Sebab dia mari minta tu pun ditunjuk dah kekayaan dia, dicerita dah kekayaan dia, dicerita dah pakat dia. Maka kita pun kenang ke dia. Kenapa? Kerana kekayaan yang dia cerita, kerana pakat yang dia cerita, kat dia boleh hidup senang. Maka kita pun sayang ke dia. Sayang ke dia tu kenapa? Kerana harta, pangkat. Salah ke tak? Tak jujur balah tu. Dah dia royak kan? Lepas tu nak kerana mari bawa kusang orang miskin. Awak macam cerita Piramli bubuh dah kusang tu dengan berah, dengan bawang apa dalam tu. Tu. Teranglah awak gitu. Tengok perambat dia orang dulu apa mari kusang gitu. Perambaklah dia nya. Terang. Buat macam cerita Piramli. Jadi mari nak mikak ke, nak minang ke, dia akan tunjuk kekayaan dia, pangkat dia. Maka orang ni pun nak ke dia, suka ke dia, kenang ke dia kerana kekayaan pangkat ada ni. Tak salah. Sebab dia yang tunjuk. Sama juga. Kita nak pahala, nak syurga, nak pahala, nak syurga. Kerana Allah yang royak, Rasul yang royak, kita pun nak tu. Tak ada salah. Lepas dia nikah sungguh lama, dia sayang sungguh kat kawan tu. Kawan tu jadi tak ada kekayaan dah pun, dia tetap setia. Sebab apa? Dia tak nampak dah kekayaan tu, dia nampak tuan. Hak naik kau naiklah kasih dia tu.
Tapi kalau kasih tak naik, setakat duduk di harta tu je. Sebab masa kawan tu bangkrut, lari je dianya. Tengok buat benda lagi. Nak kepada kekayaan. Apakah sudah nak kekayaan? Kawan tu jadi hilang kekayaan, muflis, larilah. Tapi kalau lah lama dia kasih ke kawan tu susah pun, dia akan tetap setia. Sama juga, kita buat amal nak pahala syurga, nak syurga. Lama-lama hilang waktu semata-mata kerana Allah. Hasrah kepada Allah lah. Allah susun kedudukan hati. Sebab sebenar-benar muhib, orang kasih ni, dia tidak bukan panggil kasih jikalau dia nak daripada kekasih dia akan iwat, akan gantian. Nak ni dia panggil kasih gitu. Nak benda apa panggil. Hak kasih ni buat semata-mata. Tu buat kasih. Macam anak kasih pada mak ayah gitulah. Dia kasih pada mak ayah dia. Mak ayah dia suruh gapo-gapo dia buat je. Dia tak kata nak tu, nak ni upah. Tak ada, dia tak minta. Sebab apa? Sebab dia kasih pada mak ayah dia. Gitu. Tapi hak mana minta upah tu bukan tak kasih. Kasih juga. Tapi nak suruh buat gapo-gapo pergi kedai ke upah seria. Tak ada dah seria lah ni dah. Dia ni minta seria lagi. Seria ni sekering tak boleh beli lah ni. Tapi kalau hak kasih sungguh, mak ayah suruh pergi je, dia pergi. Ada minta upah. Dah. Sebab apa? Dia kasih pada mak ayah dia. Gitu. Itu panggil apa? Ikhlas peringkat muhibbin, muwahhidin. Itu peringkat awliya lah. Bahkan kalaulah buat amal ibadah tu kerana apa? Kerana nak supaya dapat ni syurga contohnya, nak lepas daripada neraka. Dan kita hikam mengatakan fama qama bihaqqi awsafi, dia tidak mendirikan hak ketuhanan laginya. Dia tak mendirikan hak ketuhanan lagi. Sebab apa? Sebab dia buat amal apa-apa ada tujuan nak syurga, ada tujuan nak lepas daripada seksaan neraka. Hak tu belum lagi menunaikan hak kehambaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat hakikatlah. Sebab tu dalam kitab hikam, orang yang buat amal nak pahala, nak syurga, dia panggil orang jahil, orang yang ghafalah. Jahil dengan hakikat yang sebenar. Walaupun dia mutabahir dengan ilmu sekalipun. Mutabahir ni belaut ilmu sekalipun. Dia panggil jahil lagi. Jahil dengan hakikat yang sebenar. Dan orang ni orang yang ghafalah, lupa kepada Allah. Orang yang tidak kasih ke Tuhan. Orang yang tidak makrifah dengan Tuhan. Tidak kasih mana? Kasih mahabbah khasah awliya. Orang yang tidak ada makrifah lagi. Makrifah awliya. Bukan makrifah fardu ain. Tapi dalam kitab hikam juga, syarah Tuku Pulau Mani disyarahkan hak kata-kata hikmah, wa amal ibadah kerana nak sesuatu, wa amal ibadah kerana nak lepas daripada seksaan neraka. Ini belum lagi menunaikan hak kehambaan. Dan dalam kitab hikam tu sendiri, ini Tuku Pulau Mani datangkan pandangan mengatakan bahawa wa amal ibadah kerana nak pahala, ikhlas, ijma' ulama. Dalam kitab hikam tu hak Tuku Pulau Mani. Saya ada buat catatan di sini muka surat 61. Kita hikam hak Jawi tu muka surat 61. Ijma' ulama ikhlas. Kemudian dalam tu waktu kata kena ngaji molek, dalam tu dia kata orang yang buat ibadah kerana nak ganjaran ni tak ada beza dengan orang yang sembah berhala. Tak ada beza ni, jangan salah faham, bukan syirik. Orang sembah berhala kenapa? Kerana pandangan dia semua berhala selamat. Orang buat ibadat kenapa? Kerana nak selamat boleh syurga. Dia lebih kurang je tu. Bukan betul syirik yang salah faham. Orang semua berhala kenapa? Kerana pada pandangan dia semua berhala dia akan selamat dapat syurga. Kita pun sembah Allah kenapa? Kerana akan selamat dapat syurga. Lebih kurang sama je. Bukan kerana Allah semata-mata. Mana sama tu betul tu je, jangan salah faham. Ni timbul kata wa amal nak pahala tak betul lagi, syirik apa, jangan. Atau kena ngaji syariat dulu molek baru boleh baca kitab hakikah. Ijma' ulama wa amal nak pahala tu dipanggil ikhlas. Ikhlas. Tapi pesen gitu kita akan jadi tak samalah kalau wa amal nak pahala. Bulan Ramadan jadi sungguh, habis Ramadan jadi kurang sungguh. Sebab apa? Sebab
pahala. Ramadan pahala berganda-ganda. Bulan lain pahalanya tidak berganda. Jadi nak tumpuk ibadat pula Ramadan. Masuk Ramadan sukanya. Sebab apa? Sebab pahala berganda-ganda, kita nak amal ibadat banyak. Jadi makna kita jadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Kalau pergi Mekah ke, awal-awal pergi sejid dah. Awal-awal pergi sejid dah. Panjang masa buat ibadah. Sebab apa? Sebab gandaan 100,000. Mekah 100,000. Lepas tu balik Malaysia tak ada dah lah. Sebab apa? Tak ada 100,000. Jadi maknanya dia menjadi hamba Allah mengikut masa, dia menjadi hamba Allah mengikut tempat. Bukan hamba Allah yang sebenar gitu. Hamba Allah yang sebenar tak ada kaitan dengan masa, tak ada kaitan dengan tempat. Masa Ramadan ke tak Ramadan apa hamba Allah. Tempat Mekah ke tempat kita ke sama je. Bumi Allah, kita hamba Allah. Tapi oleh kerana kita nak kita nampak ke pahala, lepas tu dia ada perubahan. Ada perubahan. Wa amma tusli. Tapi peringkat kita nak menggalakkan wa amma fadilah lah. Hadis-hadis fadilah. Hadis fadilah tu jenis upang-upang mereka tu, upang-upang pahala syurga, pahala syurga. Itu peringkat syariat. Cerita hadis fadilah lah, kelebihan supaya jadi ba'is, membangkitkan semangat itu wa amal, tak ada salah. Dok kita ikhlas peringkat tinggi lillahi ta'ala. Tak cerita lah tunya. Kalau memang kita duduk tahap tu, alhamdulillah Allah yang letak. Tapi kalau cakap juga tu nak cerita je tu, bukan. Sampai tahap sungguh Allah letak, tu alhamdulillah. Tapi secara umum syariat ni kok nak ke pahala, takut ke neraka. Itu dipanggil ikhlas mukhlisin, ikhlas ijma' ulama. Kemudian dalam Faridatul Faraid tu dia ada wak nombor 2 tu. Hak nota kaki. Jumpa tak? Nombor 2 tu. Kita hari ni ketiga menyempurnakan janji tu, tak sempat nak baca tu. Kita ambil nombor 2 tu dulu. Dia ada nota kaki. Ada tak? Nombor 2. Hak Rumi dia buat gitu juga. Ada orang kata mukaddimah panjang, kitab tak masuk lagi. Dia kata bila nak jalan kitab, jalan kitab tak apalah, nak jalan kitab cari orang jalan kitab, sekali baca semuka surat. Saya ngaji belaka kaedah mengaji kitab ni. Saya ngaji pondok, ada tempat yang mengajar Faridah Muniatul Musolli 6 bulan habis lah. 6 bulan. Tapi 6 bulan ni mengaji tiap-tiap hari, bukan seminggu sekali, jangan salah faham. Tapi ada tempat Farid musolli yang sama, pada yang sama 3 tahun baru habis, tiap-tiap hari juga. Ada pondok 6 bulan habislah Muniatul Musolli dengan Faridah, tapi bacanya tiap-tiap hari. Ada pondok sampai 2-3 tahun baru habis, tiap-tiap hari juga. Tapi bila kita mengaji tepat hak mengaji sampai 2-3 tahun baru habis tu, kita puas hati mengaji. Lama ni kita ngaji Muniatul Musolli Faridah, kejap-kejap habis, kejap-kejap habis. Habis semua, khotang semua. Lepas tu ulang pula khotang pula ustaz lain. Tapi dak, yelah gitu je lah. Tapi ngajar pondok ni kemas dah. Tapi bila ngaji di pondok siapa ke, biasa je sebaris gitu je. Sebaris tu biasa je. Tak apa, sebaris pun ada tu guru ngajar. Masa lama. Tapi nak dekat habis kitab 6 bulan tu 2 tahun 3 tahun baru dia habis. Pondok lain lah pula, tu guru lain pula. Tapi habis sekali puas hati. Gitu je. Tapi tak ada masalah bab mengaji ni. Atas orang nak belajar lah. Nak belajar jalan kitab semuka sehari. Ada orang mengajar 2 muka sehari pun ada. Dia baca sebaca-bacanya. Sekejap je habis Minhajul Abidin, sekejap je habis kitab Sabila. Baca sebaca-baca. Tu baru je. 2 muka 3 muka sehari. Nak gitu. Kan? Saya ngaji belah Kedah. Hak pesen cepat, hak pesen satu-satu saya ngaji belah Kedah. Hak saya sepuh hati ngaji walaupun lambat habis.
Tapi mula-mula sudah lah habis kita. Khotang kita. Lepas tu ulang pula kita yang sama. Khotang pula. Tapi tak berapa kemah lah. Sebab panjang dia. Huraian tu tak banyak. Tapi huraian tak banyak pun tak ada masalah. Sebab kita lain, kita mengaji juga, kita besar-besar. Tapi tak sama dengan tunggu baca kitab kecil. Walau huraian tak ada kitab besar. Tunggu huraian masa dah kecil ni pun kita nampak dah. Masa kita baca kitab besar tu kau jelas. Tu. Jadi kalau dak lah kita kata hak ni baca kitab kecil baca lebih kurang dak. Jadi dalam kitab Faridatul Farid ni ada tulis nombor 2 tu. Hak ni biasa saya bawa ni, hak ni. Hak nombor 2 ni berkaitan dengan ikhlas bercampur dengan riak. Kalau kita buka dalam kitab Hidayatus Salikin, buka di bawah tajuk sifat riak. Ada dalam pembahasan ni. Hidayatus Salikin, buka di bawah tajuk sifat riak. Ada hak dalam kitab ni. Ni. Hak nota kaki di luar ni. Sebab dia riak, ikhlas, lawan dia riak. Ikhlas wa amal kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana pujian manusia, bukan kerana harta benda dunia. Kerana pujian manusia, kerana harta benda dunia contohnya, itu dia panggil riak. Riak haram ijma' ulama. Dan riak hukumnya dosa besar. Jadi ikhlas kerana Allah, tiada kerana yang lain. Kerana lain ni banyaklah. Kalau tadi kerana pahala tu dikira kerana Allah lah. Kerana lain ni kerana dunia lah kita kata. Dunia ni panjanglah cerita dunia ni. Nak harta dunia, kemuliaan dunia, kemegahan dunia, pangkat dunia, sanjungan dunia. Tu dunia lah kita panggil. Mana kita kata kerana dunia lah kita bubuh. Tapi kerana dunia ni banyak perkara lah kerana dunia ni. Jadi wa amal kerana Allah, ikhlas. Wa amal akhirat tapi tujuan dunia, itu riak. Wa amal dunia, tujuan dunia, tak ada salah apa-apa. Wa amal dunia, tujuan dunia, tak ada salah apa-apa. Tapi kalau wa amal dunia, tujuan akhirat, comel, boleh pahala. Tapi kalau wa amal dunia, tujuan dunia, tak ada salah lah, dia benda sedang molek dah. Tiba-tiba wa amal dunia, tujuannya akhirat. Wa khija, tujuannya apa? Nak bekal akhirat. Khija dunia tu jadi akhirat. Tapi kalau khija dunia, nak jadi senang dunia, nak dikaya dunia, tak ada apa-apa. Tak ada salah. Janji khija tu betul. Hak wajib-wajib tak tinggal, ada masalah lah. Mayang tak tinggal, kaya kat pergi zakat bayar, tak apa-apa dah lah. Buat kerja dunia, tujuan nak dunia, tak ada apa-apa. Tujuan nak dapat kemuliaan dunia, tak ada apa-apa. Apabila jadi kaya, dapat kedudukan dunia, nak tu, tak ada apa-apa. Jangan takabur, sudah lah. Dia buat kerja dunia, dia buat satu benda, buat comel, biar orang tengok, orang puji belakang. Allah, kerja kamu bagus, hasil kerja tangan kamu comel, orang puji. Tak ada apa-apa kita tujuan nak tu. Sebab apa buat comel ni? Kerana nak dapat pujian, tak ada apa-apa. Jangan sombong je. Jadi buat kerja dunia, tujuan nak dunia, tak ada salah. Tapi kalau buat dunia, kerja dunia, tujuan akhirat, tu boleh pahala. Kemudian kerja akhirat, ibadat, nak dunia, hak inilah riya, haram, dosa besar. Bendanya benda akhirat. Belajar ke buat ibadat ke, itu benda akhirat. Tiba-tiba kita nak tujuan dunia, tu haram, dosa besar. Jadi kerja akhirat kerana akhirat. Kerja dunia nak comel kerana akhirat juga. Jadi ikhlas buat ibadah kerana Allah. Riya buat ibadah akhirat kerana dunia. Tu riya. Haram, dosa besar. Jadi dua ni berlawan antara ikhlas dengan riya. Jadi hak ni dia nak hurah hak campur ni lah. Hak campur antara ikhlas dengan riya. Di antara ilmu yang wajib fardu ain kita mengetahui adalah di antara sifat ni lah. Sifat riya, sifat ikhlas, kena tahu ni. Sifat riya ni, sifat menunjuk-nunjuk ni.
Sifat nak dapat kepujian, ketinggian ni memang sifat manusia. Contoh budak-budak contohnya. Dia ada benda baru. Dia ada mainan baru. Dia ngendeng tak? Dia nunjuk tak kepada anak sebelah, anak jiran. Dia nunjuk tak? Dia ngendeng tak? Dari belajar dengan siapa gitu? Tu sifat manusia. Dia apabila ada benda baik, dia nak ngendeng, nak nunjuk ke orang, biar orang kata, oh barangmu ada mainan baru, mahal pula mung. Ada benda lah. Hak mak ayah sebelah tu lah susahnya. Kena beli retek lah. Mungkin anak-anak ni hak sebelah ni. Sebab apa? Dia apa? Ngendeng, nunjuk. Itu sifat manusia. Sebab tu kita buat amal kebaikan, memang godaan riak ni cukup besar. Tak boleh lari godaan riak. Nak menunjuk kerana yang lain tak boleh lagi. Kau banyak ilmu, kau besar godaan riak. Kau banyak ilmu, banyak amal. Banyak ilmu, banyak amal, kau besar godaan riak. Lepas tu ilmu fardu ain kena tahu bab riak apa dia, ikhlas apa dia. Tu fardu ain belaka. Ilmu. Lepas tu amalnya, bersihkan hati daripada sifat riak, wajib. Pastikan hati bersifat dengan ikhlas, wajib. Ijma' ulama'. Hanya tak ada khilaf. Jadi kena faham balik ikhlasnya apa, riaknya apa. Jadi ayat nombor 2 tulis luar, qauluhu, katanya kata pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani. Qauluhu tu yang baca qaulah pula. Tu bahasa Arab tu. Qauluhu, katanya kata pengarang. Hu tu nya tu kembali pada pengarang. Pengarang tu Syekh Ahmad Al-Fatani. Menunaikan ibadah dengan ikhlas. Artinya, arti kata pengarang, menunaikan ibadah dengan ikhlas ni, artinya mengerjakan ibadah serta ikhlas niat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahawa tiada disekutukan pada ibadah itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadah kerana Allah, jangan duk sekutu dengan yang lain. Sekutu yang lain dia panggil syirik. Sekutu-sekutu ni syirik nah. Jangan ada syirik dengan yang lain. Yang lain ni dunia lah. Kalau kita buat amal ibadah kerana dunia, itu panggil syirik. Syirik yang tersembunyi, haram dosa besar, balasannya neraka. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Terjemahan tak ada. Ayat 5 dah tu dah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sesiapa yang adalah ia berkehendak berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah ia beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dengan ibadah akan Tuhannya akan satu perkara yang lain daripada Tuhan. Jangan menyekutukan. Menyekutu ni termasuklah buat amal ibadah tapi kerana yang lain. Kalau betul-betul nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, buat amal ibadah, buat amal dengan amal yang soleh, dan jangan menyekutu dalam ibadah dengan yang lain. Dan telah ikhtilaf ulama. Ni tempat yang kita nak ambil ni. Dan telah ikhtilaf ulama, bersalahan pandangan ulama pada orang yang beramal amal akhirat lah ni, yang menyengutui pada amalnya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia. Dia capu. Menyengutui ni maknanya kerana Allah juga, kerana dunia juga. Pahala dunia ni banyak lah, harta, benda, pangkat, kedudukan, sanjungan, itu dunia. Jadi wa amal ni kerana Allah juga, tapi dia capu. Kerana Allah pun ada, kerana dunia pun ada. Capu. Tak solid dah. Tak 100% kerana Allah, tapi bukan kerana dunia semata-mata. Kerana Allah juga, tapi ada kerana dunia. Ulama bersisih pandangan. Maka memilih Ibn Abu Salam dan lainnya akan bahawasanya tiada pahala baginya sekali-kali kosong. Walaupun kerana dunia tu sikit je, 10% je. 90% kerana Allah, tapi jadi semangat tu kerana campur dengan kerana yang lain, kerana orang contohnya, tak ada pahala dah. Dia nak solid 100%. Ini bukan pandangan muktamad. Hak pandangan muktamad ni Imam Ghazali.
Dan memilih Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya nak kira macam mana dengan iktibar. Dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Iktibar kira sebab yang membangkit itu. Sebab yang membangkit, ba'is dia panggil, yang mendorong, yang jadi semangat kita buat amal ni kerana Allah dan kerana dunia. Antara dua ni mana banyak? Dia ke situ. Ni hak pandangan hak muktamad. Ini pandangan Imam Ghazali. Iktibar sebab yang membangkit pada amal itu. Sebab tu sama ada akhirat, sebab tu sama ada dunia. Ke situ. Iktibar ni ke situ. Kira kepada sebab yang membangkit pada amal. Sebab apa semangat awak amal? Kerana akhirat. Kenapa semangat awak amal? Kerana orang tengok. Kerana dapat ganjaran dunia. Kerana dapat upah. Kerana dapat gaji. Kerana dapat elam. Itu sebab dia panggil. Itu sebab. Sebab yang bangkit pada amal. Sebab tu sama ada sebab akhirat ataupun sebab dunia. Ni Mazali pun nak hurai. Maka jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala dengan qadarnya. Faham tak? Jadi kosak dia buat amal ni hak banyaknya kerana agama, maka dia akan dapat pahala mengikut qadar dia. Kalau kosak kerana agama, kerana Allah ni 90% lah pahalanya. Kalau 80% lah pahalanya. Kalau 70% lah pahalanya. Ikut qadar dia. Mana kalau lillahi ta'ala 100%, solid lah. 100% lah pahala. Jadi ikut qadar. Kalau qadar dia tu dibuat ni banyaknya akhirat, banyaknya kerana tujuan nak pahala contohnya, maka dia akan dapat baginya pahala dengan qadarnya. Qadar hak akhirat itulah kita kata. Atau adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan dunia, maka tiada baginya pahala. Dan jika bersamaan keduanya, nescaya gugur keduanya. Jadi gini, kalaulah lebih tu kerana dunia, 60% kerana dunia, 40% kerana akhirat, maka tak ada pahala. Itu neraka, itu seksaan. Tapi kalau 50-50, kerana Allah 50, kerana dunia 50, maka tak ada kedua-duanya. Pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Dia sebenarnya dosa tu pahala mengkifaratkan dosa. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan dia membatalkan, menghilangkan, menggugurkan ini dosa kejahatan. Jadi kalaulah al-hasanat tu lillahi ta'ala 50%, 50% lagi tu riak kerana dunia, berdosa. 50% hak ikhlas, hak pahala ni menghapuskan dosa. 50% kerana riak. Jadi pahala tak ada lah. Pahala tu hanya digunakan untuk menghapuskan dosa riak tu saja. Maka tak ada gugur, tak ada pahala. Faham tak? Tetapi kalau 60% tu dunia, tak ada. Itu akan diseksa. Itu pandangan yang muktamad. Satu pandangan laginya, dan kalam Ibn Hajar dan kitab dan Hasyiah Idah cenderung pada dapat pahala dengan qada qasak semata-mata. Kena qada qasak mutlaqan. Mutlaqan ni semata-mata. Kerana akhirat banyak ke kerana dunia tak kira. Ikut qada qasak semata-mata. Kerana firman Allah Taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Mana amalan tu walaupun sebesar zarah sekalipun akan dapat dilihat pada hari akhirat. Pandangan Ibn Hajar ni kata, kalau lillahi ta'ala 10% boleh pahala dah 10%. Ini pandangan Ibn Hajar. Tapi pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Tengok kepada yang mendorong. Akhirat dengan dunia mana lebih banyak. Kalau banyak akhirat, dia akan dapat pahala qada tu. Kalau kata kerana akhirat 80%, boleh pahala 80%. 20% tu hilanglah. Sebab 20% tu kerana dunia. Lepas tu kira apa? Lebih lah tu tak ada lah tu. Sopek apa panggil tau. Hilang hak 20%. Kerana Allah 60%, kerana dunia 40%. Maka hilanglah pahala 40% tu.
Lebih dah tak ada lah, hilang. 50-50 tak ada pahala. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. 60% kerana dunia, maka dosa lah jawapan dia. Ini cerita kedudukan niat di hati ni. Dia benda ni akan, syaitan dia akan goda kau kuat. Benda ni hati tak akan duduk kemah. Hati tak akan duduk kemah. Kadang-kadang kalau kau kuat dunia. Sebab terkadang Tuhan uji dengan kurniaan dunia. Bila ilmu kita banyak, amal kita banyak, maka kedudukan dunia kau tinggi. Pujian manusia kau banyak. Hati ketu lillahi ta'ala bila mari ni godaan. Tuhan kurnia dunia tu sebagai ujian pula. Mana? Tuhan kurnia dunia, kedudukan dunia. Pujian tu tak ada salah apa pun. Itu kurniaan daripada Allah, tapi ujian juga tu. Bila orang puji, orang suka, senang hidup dunia. Lama-lama nak senang hidup dunia ke nak akhirat. Ni dia akan masuk sikit godaan dunia. Bila kau lama kau kuat, dia tak akan berhenti setakat tu. Maknanya daripada ikhlas, dia tak akan hilang ikhlas serentak, tidak. Dia akan sedikit ni kau banyak godaan. Sebab itulah terutama sekali orang belajar ilmu agama, lebih lagi orang mengajar ilmu agama, ilmu tasawuf cukup penting. Kalau kita belajar ilmu agama, kalau lama kau pandai, akhirnya kita pula mengajar agama, jadi alim, ilmu tasawufnya tidak ada, akan rasau. Ilmu tasawuf ada pun kalau tak jaga molek, akan rasau. Tambahan kalau ilmu tasawuf tidak heran. Ada orang, saya belajar agama lama, tapi tasawuf tak belajar lagi, dia kata. Tengok tuan dia tahu dah, sombong. Belajar tapi sombong. Hak ni saya tahu dah. Gong nampak. Kitab ni kita ngaji dah. Nampak sombong. Tengok guru tu. Guru tu tak pandai mana. Dia pandai ke? Tunggu saya dulu alim. Tunggu awak dulu alim. Dah awak alim ke tak? Ni orang sombong. Sebab apa kita ngaji tasawuf? Dia mengaku pula, saya tak ngaji lagi tasawuf. Tak ada agama balas tu. Kadang-kadang rupa agama jadi rosak imej agama. Sombong. Payah nak dengar tegarang. Tegar melenting. Kelepar lalu dah. Peranglah jawapan dia. Rupa nampak rupa agama. Walaupun tegar tu dalam keluarga sendiri pun. Suami tegar. Perang dunia ketiga lah. Dah, agama apa gitu? Rupa agama. Suami tegar, perang dunia ketiga. Habis cerita. Rosak agama. Rosak agama seumpama tu. Kalau tak mengaji ilmu tasawuf, hak mengaji molek dah pun kena jaga molek ni. Sebab tu antara hak tu sudah pesan semua, mengajar ni penuh hati dengan minhaj jangan tinggal. Penuh hati dengan minhaj jangan tinggal. Kalau ada keupayaan baca kitab hikam. Itu je. Kalau ada keupayaan, ada mereka yang boleh belajar, mengajar kitab hikam. Pihak besarnya penuh hati minhaj. Penuh hati minhaj. Kena mengajar semua. Sebab apa? Sebab tak ada orang dah boleh tolong tegar orang mengajar. Mereka kitab yang boleh tegar orang mengajar. Orang lain tak boleh tegar. Tegar awak siapa? Saya siapa? Payah. Hak paling susah nak tegarnya kitab tu sendiri. Kitab mana? Kitab bicara berhati. Penuh hati minhaj. Penuh hati minhaj. Tapi kalau mengajar agama, tasawuf tak mengajar, payah. Pekoh semata-mata nak balas orang sama. Nak balas orang sama. Ataupun nak cerita untuk mazhab tu mazhab ni, alim mazhab. Habis tak benda. Mana cerita sini ni pandangan Imam Ghazali ni hak agak yang sikit. Sebab nak 100% kerana Allah, ialah godaan tu mari. Godaan tu mari. Ada. Dengan kepujian, sanjungan, dengan gaji ke, allowance ke, upah ke, duit minyak ke, dia pun nama ke apa pun. Pun nama beza tu. Ada hak gaji, hak tu hak bulanan. Ada hak allowance. Allowance ni bulanan juga tapi dia tak ada pecing. Gitu dah. Ada apa benda panggil lagi? Duit minyak. Duit minyak lah mari ngajar naik kereta. Bukan kayu basikal. Duit minyak lah apa macam-macam. Bubuh nama apa sekalipun itu dia panggil dunia.
Lepas tu macam mana? Jaga hati lillahi ta'ala. Itu hati masing-masing. Kita tak nak tuju hati orang, kita tuju hati kita masing-masing. Hati orang tidak nak tuju. Jangan kerana ustaz tu mengajar ada gaji, ada allowance, oh dok ikhlas. Tok imam tu bergaji, tok imam tu allowance, dok ikhlas. Jangan dok kata gitu. Dia ikhlas tak ikhlas ni bukan dunia ni bukan semata-mata duit. Terkadang dunia ni hak lebih besar dari duit adalah pangkat, kemuliaan, kedudukan. Orang nak pangkat, nak kemuliaan, nak kedudukan, sanggup habis duit. Tengok situ. Mana mahal? Kedudukan, pangkat, pujian nak banding dengan duit. Mahal pangkat, kedudukan lagi. Kadang-kadang orang sumbang duit. Habis dia poket. Sumbang. Tujuannya apa? Nak pangkat, nak pujian, nak ketinggian. Tengok. Bukan kata duit sahaja godaan yang besar yang boleh menghilangkan keikhlasan. Banyak hak lain lagi. Orang nak pangkat, pujian, kedudukan, bukan sanggup korbankan duit, sanggup korbankan nyawa. Faham tak? Sebab peringkat kerana nak ketinggian, pujian, kebanggaan, bukan sanggup korbankan duit, sanggup korbankan nyawa. Duit kecil je, sebab duit boleh cari ganti, dan nyawa nak cari ganti kot mana? Kenapa duduk depan? Biar orang akan tulis dalam sejarah. Duduk depan, hak paling berani, hak paling semangat, hak tak takut sikit habuk. Niat dia gitu, jangan kita kata pula, tu duduk depan tu nak nyuruh tu, jangan duduk tomah kat orang. Sebab itulah, kalau kita kata, kita punya matlamat nak mati syahid, ngaji agama molek. Tak semudah-mudah tu nak mati syahid. Sehingga kan, hak berperang bersama Nabi SAW, tiba-tiba Nabi kata, neraka. Hak tu bersama dengan Nabi SAW. Hak satu orang lagi tu, dia bersama dengan musuh. Tiba-tiba Nabi kata dia masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya bersama dengan Nabi dah. Tapi dia hanya main kat belakang, kita tak berani. Dia pun mati, Nabi kata syurga. Tiba-tiba satu mayat tu pula di kalangan tentera Nabi SAW. Nabi kata neraka. Bayangkan. Hak tu berperang, panglima perang, ketua perang, Nabi SAW dah apa? Ada lagi hak duk bawah tu bukan kerana Allah. Akhirnya mati neraka. Kita nak mati syahid dengan semangat kosong. Royak syahid. Dia ingat ke mudah mati syahid ni? Ilmu pegangan tak ada, mati syahid ke mana? Mati katak dia depan dia. Kalau ilmu pegangan tak ada, ilmu semaya bab tiang agama dia kedak. Ni ilmu bab keikhlasan. Berjuang ni kerana Allah ke kerana semangat kosong semata-mata, kerana orang ramai semata-mata, kerana keluarga semata-mata. Ada orang kerana keluarga. Bila keluarga tak ada, dia pun balik. Ada orang kerana pangkat, kedudukan, ketinggian. Bila pangkat tak ada, dia balik. Tak pelik lah tu. Jadi nak mati syahid, jaga agama molek. Kena ngaji agama molek. Belajar tak ambuh, apa tak ambuh, mati syahid je dia royak ni. Dia ingat mati syahid ni mudah-mudah boleh bang kali. Godaan syaitan sampai yang terakhir. Yang terakhir bila berlaku peperangan, kematian depan mata. Hak ni terkadang jadi timbul takut. Syaitan goda anak bini rumah nurana nung paling je. Dosa besar, berpaling daripada peperangan. Mati bukan mati syahid. Tapi orang tak nampak sebab dia mati dalam tu juga. Ada orang semangat tak semangat, biar orang puji aku semangat. Habis. Mana keikhlasan hati itu masing-masing. Jadi maknanya yang boleh menghilangkan keikhlasan bukan hanya duit semata-mata. Hak lebih besar laginya adalah kepujian, ketinggian. Kalau kita katalah jadi Tok Bila surah, Tok Imam surah, tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang iyalah, biar masuk waktu surah dia bang awal sekali. Dia je, tak ada orang lain dah bang awal sekali. Kadang-kadang nyohu pula orang lain. Agak aku di Tok Bila surah ni, aku bang dulu baru sejik turun. Dah tak je, jarum nombor 12, pang dia bang. Dia buat tu. Tapi cakap khabar tu tak sedap dengar. Dah sedap dengar cakap khabar tu.
Mana dia kalau kita kata kok jarum tu kan. Nah pukul 12 tapi dia jaga molek lah dia punya jam dia tu. Dengar jam dia tengok jam TV ke apa segitulah. Jam hok tepat tu lah. Jam hok tepat. Sini tak ada kat tepat mana tak tahu. Tengok nung lain, hok ning lain. Hok ning lagi lain. Hok nung lain juga. Dia jam negeri lain-lain. Kadang-kadang tahu buku ni kena tengok jam sendiri. Hok ni tepat. Hok ni jauh. Hok ni lambat sikit. 10 suku. Dah tu apa tu? 10-20. Boleh berhenti awal. Ikut tu nak berhenti. Dia kata tu berat. Tahu dah salah. Tapi nak buat turun tu kena pakai kering. Pakai kering. So dia kena cari besar tu. Besar tu nak turun tu. Turun tu payah. Jadi salah pun gitu dia nak buat lah. Dia jam orang beri. Ambil dah besar. Nak akak nak bubuh tu satu hal lah. Tak tahu dah memang jam tu 5 minit. Dia cepat. Jadi dia tengok jam dia jaga sungguh lah. 12 dia pumpang. Memang tak ada. Sejik tak start lagi. Dia bang tu baru start sejik. Tu kita dah bubuh ke dia. Tapi cuma cakapan tak sedap. Begitu kot jadi tu imam. Jadi tu imam surah ni tak ada elang. Tak ada elang. Tapi kadang-kadang apa jadi berebut. Berebut kadang-kadang. Dia nampak aja tu imam seorang lagi sapa, dia pun komak. So komak. Sebab apa? Kalau dah tu naik, dia jadi jatuh nombor 2. Ni macam suka. Ini benda sungguh ni. Sebab dia adalah tu imam nombor 1, tu imam nombor 2. Lagi orang ni ada, orang ni tak boleh naik. Dia ada gitulah. Dia sekarang nampak dah nombor 1 siapa, dia suruh komak. Sebab apa? Dah tu naik tak boleh ke dia. Nak buat apa? Kalau ke elang tak ada elang. Sebab kemegahan. Kedudukan. Jadi tu imam ni satu kemegahan, satu kedudukan. Faham tak? Pernah dia tu imam? Try dia tu imam. Rasa mana dia tu imam? Saya suka sungguh. Jadi tu imam ni satu kemegahan. Tapi kita orang mengaji ni, jadi tu imam satu benda yang paling takut. Paling takut. Masa ngaji pondok dulu, umur 15, 16 tu, tolak itu imam dah. 17 tak boleh imam dah. Tolak itu imam sekali tak pergi lah. Tak pergi dah lah. Sebab apa? Kita ngaji tu tahulah tu imam ni besar tanggungjawab dia. Tapi kalau orang tak ngaji, dia berebut nak tu imam. Ni berlomba nak tu imam. Elam tak, dok surah je. Surah je. Besar dia tu imam ni. Bila dia tu imam, kan dulu kan dia tu imam tepek tepi jalan dah dia tu imam ni. Elam tepi jalan tu imam. Sekali apa kali tu imam tak tahulah. Jadi tu imam sekali, jadi tu imam lah. Tahu tu tepek gambar tepi jalan, rebah orang Melayu. Dia tengok dia tu imam. Tu besar kedudukan tu imam. Mana kalau nak suruh rebah orang Melayu, jadi tu imam retek. Pilih mazhab asal sudah lah. Yang pilih maghrib isyak. Mazhab asal kau tak dengar bacaan. Lepas tu pukul gambar sekali, tepek tepi jalan. Jadi tu imam. Mana kedudukan tu imam tu. Walaupun tak ada ilham sekalipun, kita dah ikhlas hati masing-masing. Ada orang pernah cakap lah, gurau lah kita kata. Tapi kalau kita kok tak gurau lah balas tu. Sebab apa suka dia tu imam? Sebab kalau kita dia tu imam, kita tungging punggung ke orang tak boleh tungging punggung kita. Ni tu imam, tu imam. Sekarang kalau kita dia tu imam, kita duduk depan sekali. Kita tungging punggung masa rokok, kita tungging punggung masa sujud, semua hala kat orang. Orang boleh tengok punggung kita ke tu imam? Tak boleh lah. Orang sah pertama kena tungging punggung ke tu imam, orang sah kedua lagi parok kena tungging punggung. Mari lewat sangat. Ramai orang tungging punggung, sah kedua, sah ketiga, sah keempat. Cakap gitu, orang cakap walaupun gurau pun. Kita tu imam. Sebab apa nak ada tu imam? Sebab supaya orang tak boleh tungging punggung saya boleh tungging punggung kat orang. Dan nak kata gua ni, nak ceritanya walaupun tu imam surau sekalipun boleh jadi balah berebut. Ada benda elang tak ada, gaji tak ada. Ni kemuliaan.
kedudukan. Hubul jah dia panggil. Kasih pada kedudukan. Kedudukan apa tu? Kedudukan imam dengan kedudukan makmum berbeza. Dia panggil kedudukan. Hubul jah, kasih akan kedudukan. Hak ni lebih daripada kasih akan harta lagi. Orang sanggup mengorbankan harta untuk dapat kemegahan, kemuliaan, ketinggian. Bukan kerana harta semata-mata menyebabkan tidak ikhlas. Tapi di antaranya harta lah. Tapi kita tak nak tuju lah. Kerana dia bergaji, dia berallowance, dia tak ikhlas, jangan. Sebab dia kata tak boleh ikut imam masjid. Sebab ada gaji. Dia kata ada allowance. Jangan duk buka tu sebab kita nak cari orang yang boleh jaga waktu. Dia ada kehidupan. Mana kehidupan dia kita kena keluasan lah sikit. Barulah dia boleh tupu jaga waktu di masjid. Gitulah. Maka ada allowance. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas menjadi khalifah, esokkan tu Sayyidina Abu Bakar pikul kain baju nak berniaga. Sayyidina Umar kata nak ada khalifah kan nak berniaga. Maka Sayyidina Umar pun suruh Sayyidina Abu Bakar balik. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanggung dengan Baitul Mal, harta kerajaan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ada keluarga. Kemudian jadi khalifah, kena lagi berniaga. Kemudian Sayyidina Umar tak beri supaya balik rumah menjadi khalifah, maka ditanggung oleh Baitul Mal, oleh kerajaan. Lepas tu macam mana tu? Jadi khalifah nak ke harta ke nak ke akhirat? Jangan dah tujulah niat orang. Sebab apa perkara sekalipun perlu kepada harta. Apa perkara sekalipun perlu kepada harta. Nak buat baik kena ada harta, nak buat jahat kena ada harta. Nak baik kalau tak ada harta, nak baik mana? Nak masjid tak ada harta boleh buat? Nak buat tempat maksiat kalau tak ada harta boleh buat? Yang kata supaya je nak duit belaka. Memang nak duit belaka. Tak ada orang tak mau duit. Semua nak duit belaka. Sebab nak kerja baik pun nak ada duit, nak kerja jahat pun nak ada duit. Jangan kata supaya gitu. Supayalah. Bah tu bah sama je. Company sama. Tapi tengok depan tu, hak tu lagi tangkau tu. Mana hak tu lagi tangkau tu baru. Hak tu lagi tangkau Kuantan. Syarikat bahnya sama. Supaya je naik mana-mana pun boleh tanggi ya. Boleh tanggi lah. Supaya. Betul lah supaya bah belaka. Tapi bah tu arah mana? Tulis depan tu kan. Kata baru. Kuantan. Supaya, memang supaya bah nak kena ada minyak belaka baru boleh gerak. Orang pun nak ada kena duit belaka baru boleh gerak. Lepas tu macam dia ikhlas ke tak ikhlas, dia dengan Tuhan. Lepas tu kita macam, kita tengok ala tuju dia ke mana. Ala tuju dia ke mana? Nak pergi Kota Baru ke? Nak pergi Kuantan ke? Tengok ala tuju kot mana. Bah supaya, nak pakai minyak supaya kena ada minyak belaka. Sama juga orang. Nak duit belaka. Betul nak duit belaka. Sebab nak bergerak kena ada duit. Lepas tu niatnya macam mana? Dia niat dengan Tuhan. Kita kira dia nak pergi ke arah mana. Hati yang kita kira. Niat dia cara tu. Kita kata samalah tu imam. Tu imam belaka. Hak ikhlas pun zahirnya tu imam. Hak kerana dunia pun zahirnya tu imam. Orang mengajar belaka. Jadi ustaz belaka. Jadi tu guru belaka. Baik ikhlas masing-masing lah dengan Tuhan. Tak nak tuju hak tu. Supaya nak duit belaka. Memang nak duit. Siapa tak mau duit? Ada ke? Lillahi ta'ala. Betul lah lillahi ta'ala. Tapi perlu duit. Nabi SAW permulaan Nabi dakwah secara rahsia. Tapi cara rahsia pun cerdiknya Siti Khadijah radhiyallahu anha, dia pun infak harta kepada Nabi untuk Nabi kembangkan agama. Walah Nabi dakwah secara sembunyi. Perlu harta buat apa cara sembunyi je kan. Ni mana bijak. Mana apa? Nak dakwah agama kena ada harta. Walaupun Nabi dakwah agama permulaan hanya secara rahsia, bisik saja, tapi Siti Khadijah radhiyallahu anha infak dah harta dia kepada hak Nabi, perjuangan Nabi. Kenapa? Perlu apa harta? Tak, memang perlu pada harta. Tapi jaga keikhlasan. Itu rasa masing-masing.
Ada satu ketika tu ustaz. Dia ustaz sekolah. Ustaz sekolah ni bukan elang, dia bergaji. Tok Imam kampung, Tok Imam ni elang. Masa tu elang 300. Dulu elang lagi murah. Sekarang lebih mahal lah sikit sekarang ni. Elang sekarang ni berasa 2 tapang masuk. Hak negeri pun boleh, hak pusat pun boleh rasanya dah. Hak tu siapa ke tu tak boleh tugas pun tak mau letak lagi. Uzur tak mau letak. Saya bukan tak mau tugas. Saya uzur sekarang. Letaklah tambah. Dia hak balas tu. Tak mau letak. Walaupun uzur dah, walaupun baca pun gigi tak ada dah. Pasal lain dah jadinya. Ada dah hak muda-muda hak belajar agama balik, dia pertahankan juga. Sebab apa sekarang ni dua saluran tak silap. Hak negeri pun didapat, hak JAKIM apa pun didapat. Kalau dulu berapa je sebulan? Nak bagi allowance 3 bulan baru bagi sekali. Tak boleh bagi bulan-bulan sebab apa? Tak pada lelah. 3 bulan baru boleh sekali. Sampai ingat dulu orang ceramah lah. Sebulan 50 riyal ke berapa, dia pun kira serakaat sewaktu berapa riyal apa sen sen je sewaktu-sewaktunya. Dah allowance rendah je. Akan bawa allowance jadi tinggi 300 allowance. Jadi ada ustaz tu kata ke Tok Imam tau sudah ambil lah allowance 300 tu. Ambil hak akhirat nu lagi mahal ada 300. Jadi ke Tok Imam tu lah. Allowance 300 mahal dah sikit, sebelum tu dapat 300. Sebelum tu 100 lebih je. Jadi 300, jadi ustaz ni kata ke Tok Imam, tak usah ambil lah 300 tu, walaupun nampak banyak dah sikit, tapi akhirat lagi mahal ada 300. Dia kata ke Tok Imam. Tapi Tok Imam ni orang cerdik. Ustaz pun sama juga. Ngajar di sekolah, jangan ambil lah gaji tu. Walaupun gaji 2-3 ribu pun sebulan, tapi akhirat mahal lagi 2-3 ribu tu. Senyap ustaz tu. Ni tak faham. Tak ada masalah. Ustaz tak ambil gaji ke, Tok Imam ambil allowance ke, itu kehidupan. Mereka ada keluarga. Kenapa kata ustaz ambil, Tok Imam jangan ambil 300 tu, biar ikhlas. Mana kalau ambil 300 dah ikhlas. Jadi Tok Imam jawab, ustaz jangan ambil gaji tu. Tok Imam ni allowance je, Tok Imam kapur. Bukan gaji, 300 je. Hak dia 1000 muka dia gaji. Sekolah menengah. Ya Tok Imam kata, ustaz jangan ambil lah gaji tu. Ambil pahala akhirat lebih mahal daripada gaji tu lagi. Tak jawab tu ustaz. Itu kehidupan. Tapi macam mana hati, godaan dunia, ni kena jaga hati ni. Sebab godaan ni kau lama kau kuat, akhirnya kau lama dunia dia akhirnya harta semata-mata. Sebab tu terkadang orang yang ikhlas akhirnya dia kecundang kemudian. Sebab apa ni? Ikhlas dia kau lama terhakis. Kerana dunia kalau mau kau kuat, akhirnya hilang kerana Allah. Akhirnya akan jadi rosau. Walaupun asalnya ikhlas sekalipun. Asalnya ada ilmu tasawuf, ada amal tasawuf. Tapi kalau asalnya ilmu tasawuf pun tak ada, amal tasawuf pun tak ada, hak adanya pekoh semata-mata, tu awal-awal lagi dah guling. Dia kau kuat, kau banyak ilmu, kau kuat amal, kau kuat godaan riak. Riak lagi, ujub lagi, takabur lagi. Ini semua godaan besar belaka ni kepada orang yang berilmu dan orang yang beramal. Orang yang tidak ada ilmu, hak tu makanan dia dah. Hak tu makanan syaitan dah tunya. Ada ilmu, lepas tu beramal pula, ni godaan dia kau besar. Kau tinggi ilmu, kau kuat amal, kau besar godaan. Syaitan hak mari tu, kau besar pakat. Mula-mula mungkin perebek. Lepas tu jadi apa ni? Dia naik tinggi. Sampai atas lah. Mula-mula hak syaitan pakat perebek je lah tu. Paling rendah. Naik dekat atas. Tidak selamat melainkan pertolongan Allah, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sentiasa ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sentiasa ta'awuz, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Ada ilmu pun kena tipu dari syaitan pun terkadang tak lepas daripada tipu dari syaitan. Sementara kalau tak ada ilmu pula. Ini cerita bab keikhlasan, lawan dia riak. Ini kadang-kadang dia bercampur antara keikhlasan dengan riak. Yelah sekarang ni memang kebanyakannya dia
duit belakalah. Sekarang kita duduk bandar. Ada kematian pun duit. Cara hak kematian, package lah, apalah. Lepas tu kita kata macam mana, jangan duk kata lah. Sebab kalau dak buat netak gitu, kita dak pandai nak kata. Berapa kod pandai? Kod pandai ni kadang-kadang kita beri siang ke dia. Kadang-kadang kita beri siang ke kita. Yelah, kalau ikut pandai ni kita beri kadang siang ke dia. Kadang-kadang siang kita. Hak tukang beri. Maka dia pun letak. Kita tengoklah. Oh mahal dia punya package. Buat diri. Apa masalah? Dia tak mari paksa. Berlaku kematian dia pun mari. Ambil saya. Tak ada. Kita telefon dia kan. Tengoklah package dia. Oh mahal. Lepas tu buat sendiri. Lagi baik buat sendiri. Orang package pun tak marah-marah. Kita buat sendiri. Ke dia marah? Dia bagi atau guest star bagi warning. Sebab apa awak tak ambil package? Ada? Ada. Semua tu kerja akhirat belaka tu. Mandi fardu kifayah, kapang fardu kifayah, gali kubur fardu kifayah, sembahyang jenazah fardu kifayah, kebumikan mayat fardu kifayah. Semuanya pakai duit belaka. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Jangan duk kata hak tu. Sebab dulu orang mandi mayat, satu keluarga ada 2-3 orang tukang mandi, tak cari orangnya. Ni satu orang tukang mandi satu daerah. Tengah-tengah mandi ni telefon bunyi ni. Nanti dia pun mandi lebih kurang je. Cepat dia mandi. Sebab apa? Duduk nunggu tempat lain. Jadi itu tempat kita. Sebab tu mandi sendiri-sendiri, mandi perlahan-lahan, lambat-lambat. Anak beranak kita je sepatutnya. Ni tak kita panggil dia mari. Dia orang lain pula panggil. Akhirnya mandi pun lebih kurang je, cepat, kapan pun cepat, kerjaan pun kasar. Ni Terengganu kita. Pernah Kelantan mari tengok, dia kata Terengganu ni memandikan mayat ngasar. Sebab apa? Dia nak cepat. Dia pusing-pusing. Kalau selok peha pun dia lock je. Sebab apa? Nak cepat telefon duk panggil. Ni orang lain. Lepas tu Terengganu kalau kita pergi mayat, baru je mandi. Sekejap. Naik dah. Cepat dia mandi. Tapi kalau Kelantan, kita sampai tempat sembahyang mayat, dia kata baru je mandi, kalau ada kerja kena balik lah. Lelah nunggu. Sebab tak mahir. Bukan dia buat dengan berhalus je. Ni jelah pusing-pusing. Kayak gini dia pakai lambung je. Okey, sambung. Ke mana? Dah. Memang cepat. Memang ngasau. Sebab dia ni telefon tu punya dah poket. Tak nak kata mana. Akhirnya kita gunakan masa dia, kita bagilah kodok untuk kehidupan dia. Kodok berapa? Dia netak dah. Kalau dia tidak netak, kita tak mana nak beri. Biar dia netak lah. Kalau dia netak dia terasa tak patut, tak padam, mahal sangat, terus ambil lah dia. Itu je. Tapi niat dia macam mana? Atas dia lah niat tu. Ataupun tanya dia dulu, awak ni mandi mayat lillahi ta'ala ke kena upah? Tanya dia. Dia pun balik nganga kita. Cara apa buat niat orang. Cuma kadang-kadang pernah berlaku lah. Ni yelah, itu atas dia dengan Tuhan. Mandi mayat ni kerja agama. Kebetulan ada kematian pukul 3 bulan Ramadan. Jadi keluarga si mati ni nak kebumikan malam tu pukul 3 meninggal. Sempatlah kebumi malam. Teleponlah tukang mandi. Dia jawab, saya bulan Ramadan tak buat kerja, saya nak main tarawih. Jadi mandi mayat ni bukan ibadat ke? Bukan ibadat. Mandi mayat ni kerja, kerjaya. Jadi bulan Ramadan saya tak buat kerja, saya tu pun ibadat, saya nak tarawih. Jadi seolah-olah mandi mayat tu bukan ibadat. Dia tak ambuh. Dia kata esok. Dia tunggu esok. Sebab secara lain, jumpalah orang lain yang sanggup memandikan. Boleh dia mandi lepas isyak, kita ke bumi pukul 10. Ni apa tujuan dia mandi sebenarnya? Kalau kerana ibadat, mandi mayat fardu kifayah. Tarawih sunat. Tarawih lepas mandi mayat boleh mayat lagi tarawih. Apa masalahnya? Siapa? Saya tak mau mandi malam, saya nak tupu ibadat, saya tak buat kerja malam. Jadi kerja pula jadinya. Kerjaya pula dah. Bukan ibadat. Tu dia dengan Tuhan lah bala mana. Tapi tak sepatutnya jadi gitu. Hajat orang. Orang meninggal pukul 3. Sempat ke bumi malam. Esok dia kata. Tu bukan dia belaka tu.
Lepas tu kata kena ngaji agama molek lah. Ngaji molek, lepas tu jaga keikhlasan masing-masing. Jaga keikhlasan supaya ni campur dengan riak bertaubat. Campur dengan riak bertaubat. Walaupun pandangan Imam Ghazali kalau riak tu masih lagi tak sampai separuh, boleh pahala, tapi pahala kurang. Riak tu kalau mau kuat, lama-lama hilanglah keikhlasan. Akhirnya kerana dunia, maka nerakalah jawapan dia. Sebab riak haram ijma' ulama dan riaknya dosa besar. Dan ketiga, menyempurnakan janji. Wallahu a'lam. Jadi kita hari ni kita pun dah jalan, suti pun dok, bukan kata dua. Kan? Oh, derma pun tak ada. Tak royak saat ni. Kau tengok kan dia derma? Tak teringat ada dermanya. Dah iyalah. Isyarat sikit. Derma. Boleh berehat sejak saat ni. Tak teringat sekarang. Tak apalah, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian orang kata buluh depan tu hari Sabtu ni. Orang nak tebang. Kalau ada siapa-siapa nak buluh, mari ambil lah hari Sabtu ni. Hari Sabtu.